Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita dah sampai ke surah At-Takatsur. Dan dengan sebab surah ni pendek saja, insya-Allah kita akan baca satu lagi surah, iaitu surah yang selepasnya, iaitu surah Al-Asr. Jadi pada pertemuan ini insya-Allah dua surah, At-Takatsur dan Al-Asr. Perkataan At-Takatsur datang daripada ayat pertama, kerana dalam ayat pertama ada perkataan At-Takatsur. Jadi surah ini surah Makkiyah. Jadi kita baca dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Okey, perkataan takatsur. Perkataan takatsur, dia kalau kita nak balik kepada asal, tiga huruf yang asasnya adalah kaf, sa dan ra. Kaf, sa dan ra antara perkataan yang selalu digunakan daripada kaf, sa dan ra adalah kathir. Kathir ni maknanya banyak. Kemudian dekat sini dia ada penambahan lain sehingga menjadi perkataan tu takatsur. Takatsur. Kemudian ada penambahan lagi alif lam lah. Alif lam tu pasal persoalan dari segi nahwu Arab lah. Sama ada dia secara khusus merujuk kepada sesuatu yang secara khusus ataupun sesuatu yang menunjukkan grup satu-satu benda. Macam kalau kita kata al-insan, dia boleh jadi merujuk kepada insan yang tertentu, manusia yang tertentu, ataupun manusia secara keseluruhannya. Kumpulan tu sebenarnya, ataupun kalau dalam bahasa Inggeris disebut kelas. Kelas ni bukan maksudnya kelas yang kita belajar ni, maksudnya grup yang semuanya tu, setiap seorang yang termasuk dalam grup tu kita panggil dengan nama tertentu. Yang tu yang dipanggil macam nama umum lah. Baik, takatsur maksudnya perlumbaan untuk nak jadi lebih daripada yang lain. Jadi contohnya macam mana? Kalau katalah kita mencari harta. Kita mencari harta ni kita nak lebih lagi. Jadi macam contohnya kalau katalah pendapatan kita 10,000 sebulan ataupun 5,000 sebulan. Jadi kita dalam fikiran kita tak fikirkan bahawa apabila kita mendapat pendapatan 5,000 sebulan pada umur 20, kita nak pada umur 50 pun 5,000 sebulan juga. Kita mengharapkan benda tu bertambah. Maknanya dari setahun ke setahun 5,000 jadi 5,200, 5,300, kemudian jadi 5,400, 5,700 ke, kemudian naik jadi 6,000, lepas tu 7,000, kemudian 8,000 dan sebagainya.
Jadi kita tak suka bahawa harta benda yang ada kat kita ni statik. Kita nak lebih. Okey, itu satu. Itu bagi diri kita. Tapi salah satu kita kata uh, benda yang ada dalam fitrah kita ni juga adalah dia nak berlumba. Berlumba ni macam mana? Tengok ada orang lain nampak macam lebih harta, kita nak usaha supaya lebih lagi. Jadi maknanya perlumbaan untuk nak bagi lebih. Nak bagi lagi banyak. Sama ada kita dalam diri kita sendiri, kita nak lebih lagi ataupun berbanding dengan orang lain. Jadi perkataan takatsur ni yang dijadikan nama surah. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa yang dinyatakan dekat sini dalam ayat. Dia ada, sini ada 8 ayat. Tapi untuk kita nak faham sebagai ayat ungkapan ataupun sentence, kita jadi kita tengok macam ni. Alhaakum at-takatsur. Jadi perlumbaan untuk nak lebih. Nak lebih tadi saya kata sama ada diri kita sendiri ataupun lawan dengan orang. Alhaakum, telah melalaikan kamu. Jadi maknanya sekarang ni kita sama ada kita nak gunakan perkataan dia kita nak guna, ada tak perkataan yang betul-betul satu perkataan saja yang menggambarkan takatsur dengan maksud yang saya cerita tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu. Tak ada saya rasa. Sebab dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman pun, terjemahan dalam Pimpinan Ar-Rahman pun dia buat ungkapan yang panjang untuk nak cerita takatsur tu maksud apa. Cuma saya nak cuba pendekkan sikit, saya kata berlawan siapa lebih. Lawan berlawan siapa lebih. Ataupun perlumbaan untuk nak jadikan hak milik kita lebih banyak. Gitu. Itu pun jadi panjang lebih lagi. Jadi maknanya nak ringkas kita kata lawan berlawan siapa lebih. Atau lumba berlumba siapa lebih. Jadi perbuatan lawan berlawan siapa lebih ni menyebabkan apa? Telah melalaikan kamu. Bila benda ni terberhenti? Maknanya kerja duk berlumba ataupun usaha berusaha untuk nak lebih lagi. Usaha tu terberhenti kat mana? Apabila kamu tiba di kubur. Bahkan kalau ikut ayat Quran ni, kalau secara perkata, sehingga kamu melawat kubur. Sehingga kamu melawat kubur, maksudnya apa dia? Kalau kita teringat nak melawan tu, kita pergi kat kubur. Lepas tu dah hilang lah. Tak, dimaksudkan kat sini, sehingga kamu tiba di kubur ni, sehingga kamu masuk kubur. Maknanya apa? Sehingga kamu mati. Sepanjang hidup kamu ni, kamu dilalaikan dengan perkara tu, sehinggalah kamu mati. Tiba di kubur ataupun ziarah kubur, dekat sini dimaksudkan, konteks ni maksudkan mati sehingga sampai ajal. Nanti kita akan tengok bahawa ayat ni lebih ditujukan kepada golongan yang ingkar. Golongan yang menolak kebenaran. Jadi maknanya mereka menolak kebenaran sebab sibuk dengan apa? Sibuk dengan keduniaan. Sibuk nak bersaing antara sesama mereka untuk jadi lebih baik, lebih kaya, lebih banyak anak pinak, lebih banyak pengikut. Lala kali apa jadi? Sampai lala kan mati. Mati habis cerita. Tapi apa yang nak dinyatakan oleh Quran? Quran katakan, ini masalahnya. Sebab bila mati habis, tak boleh nak buat apa dah.
Kamu nak balik ke pangkal jalan, tak boleh. Kamu nak masa tu nak terima kebenaran, tak boleh lah. Dah tertutup. Sebab tu dia katakan kat sini. Kalla. Kalla ni kalau siapa yang ikut siri ni macam-macam dah. Dia punya terjemahan ya. Terjemahan dia ikut berdasarkan ikut konteks lah. Kadang-kadang kita kata jangan. Ada maksud, ada kalanya tidak. Tapi dalam bahasa Arab disebut rad'un. Rad'un ni macam kita patahkan. Gitu. Jadi patahkan tu dengan cara apa? Mungkin dengan maksud jangan. Mungkin kita tak nak macam nafikan tidak. Okey, kalla sini dengan sebab dinyatakan bahawa sikap nak berlumba tu telah menyebabkan kamu lalai sehingga kamu bila disampaikan kebenaran pun kamu tak mau nak ikut. Jadi dinyatakan kalla, jangan. Maksudnya jangan buat macam ni. Mengapa? Sebab kalau kamu buat macam ni mati, kemudian sampai kamu mati, apa yang akan berlaku? Masa tu kamu tahu bahawa oh, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ni adalah satu yang benar. Dan masa tu kamu tak boleh nak buat apa dah. Jadi dinyatakan sini jangan buat macam tu. Kalla, jangan. Maksudnya jangan buat macam tu. Kerana apa? Nanti kamu akan tahu. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun maksudnya apa? Disebut kamu akan tahu. Tahu apa? Tahu bahawa kamu telah tersilap jalan. Kerana kamu leka, lalai dengan hal keduniaan kamu. Kemudian ditegaskan lagi. Okey, nak tegaskan ni dalam bahasa Arab boleh ulang. Jadi contohnya kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Dalam surah Al-Insyirah misalnya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang. Diulang ungkapan tu. Jadi yang diulang ni kadang-kadang perkataan pun boleh. Tapi yang di sini ungkapan tu sendiri. Jadi kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Ada 2 kali. Jadi ada pengulangan. Tapi di celah tu ada summa. Summa ni sebenarnya dalam konteks ni dia jadi macam satu lagi penegasan. Jadi penegasan ni dia seolah-olah macam kalau kita cakap bahasa Melayu seolah-olah macam kita kata ya lah. Ya. Jangan. Ataupun ni nak ulang sekali lagi. Gitu. Summa. Maksudnya bila kita summa ni diulang lah untuk satu yang kita kata nak nyatakan sekali lagi sebagai penegasan. Macam dulu lama dah ni sumarja'il basara karratain dalam suratul mulk. Ada juga benda ni. Jadi jangan, nanti kamu akan tahu. Tahu apa tadi? Tahu bahawa kamu tersilap jalan. Tahu kamu akan berdepan dengan hukuman Allah SWT. Kamu akan berhadapan dengan situasi yang berat. Kemudian ditegaskan, ya, jangan ambil jalan ni, jangan ikut macam ni. Kamu akan tahu. Sama juga. Kamu akan tahu bahawa benda ni kesudahannya menjadi kemudaratan kepada kamu. Kemudian, kalla sekali lagi. Kat sini.
Jadi kala ni kita terjangan. Okey, sekarang ni kita dalam bahasa Melayu kadang-kadang bila kita terjangan ni, kita juga guna perkataan sudah. Sudah, jangan buat. Sudah. Okey, jadi sekarang ni kita dah 2 kali jangan, kita guna perkataan sudah pula. Sudah. Lau ta'lamun ilmal yaqin. Kalaulah kamu tahu. Kemudian ada perkataan ilm. Perkataan ilm tu timbul daripada ta'lamun. Timbul daripada asal usulnya sebab asal usul perkataan ta'lamun tu sebab asal usul perkataan ta'lamun 3 huruf iaitu ain, lam, mim. Kemudian daripadanya lahir perkataan ta'lamun, lahir juga perkataan ilm. Jadi makna dia sama. Secara asasnya makna sama. Kemudian dia ada, kita kata ada sedikit perbezaan tu, dia berdasarkan kepada konteks lah. Tapi dalam konteks ni, nak cerita macam mana? Kalaulah kamu tahu, pengetahuan yakin. Okey, kalaulah kamu tahu pengetahuan yakin. Maksudnya, secara dengan kata lain kita boleh kata macam ni lah. Kalau kamu tahu secara yakin. Okey. Kalau ni dia ada jawapannya. Sebab kita dalam bahasa Melayu pun kadang-kadang kita cakap macam ni lah. Apa ni, kawan kita tu, dia pergi percaya sangat orang duk habaq dia. Kata masuk skim ni. Aku dah habaq dah kat dia, jangan duk percaya mudah-mudah. Kena tengok betul-betul, cari maklumat sungguh-sungguh. Jangan nak percaya mudah-mudah percaya gitu je. Tapi nak buat macam mana? Dia masuk juga. Sekarang ni habis hangus duit dia. Kalaulah dia ikut cakap aku, kita stop. Kata. Itu maksudnya dalam bahasa Melayu pun ada juga. Kalaulah dia dengar cakap aku, kita stop kata. Orang kata, oh ayat awak tak lengkap ke? Tak. Sebab orang faham dalam konteks tu. Kalaulah dia dengar cakap aku, sudah pasti duit dia selamat, katakanlah. Sudah pasti tak jadi benda yang jadi sekarang ni. Contohlah. Okey. Jadi maknanya, kalaulah kamu tahu, wahai siapa ni? Wahai orang yang dilalaikan dengan perlumbaan untuk nak bagi banyak lah. Kalaulah kamu tahu, iaitu tahu secara yakin, maksudnya apa? Pasti kamu tak akan biarkan diri kamu lalai. Tahu secara yakin. Mengapa dikatakan tahu secara yakin? Sebab dekat dunia. Sebab dekat dunia ni kita boleh nampak ke syurga? Kita boleh nampak ke neraka? Kita boleh nampak ke azab kubur? Tak nampak. Jadi dia ada berdasarkan ilmu saja, pengetahuan saja. Maknanya benda ni disampaikan kepada kita oleh orang yang kita membuat pertimbangan boleh dipercayai ke tak. Macam pada zaman dululah. Kalau katalah pada zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang duduk satu komuniti dengan Nabi, dah hidup sebagai kawan Nabi ke, mereka ni kenal Nabi. Tapi ada sahabat-sahabat yang daripada tempat asing yang tak pernah hidup dengan Nabi. Salman Al-Farisi contohnya datang daripada Faris, daripada kawasan Iran dulu. Dia pergi cari. Dia pergi cari, lepas tu dia dengar dulu apa penjelasan Nabi Muhammad. Kemudian dia fikir, dia kena buat keputusan. Dia ni boleh percaya ke ataupun seorang yang cakap bohong je. Sebab orang lain pun ada yang cakap kata Nabi Muhammad cakap bohong. Kadzab.
Jadi sekarang ni dia membuat pertimbangan secara waras. Akhirnya dia, contoh macam kalau kata Salman Al-Farisi tu, dia membuat pertimbangan yang waras. Dia kata, oh, ini manusia yang boleh dipercayai. Jadi aku beriman dengannya. Sebab itulah juga nabi-nabi ni Allah berkalkan dengan mukjizat. Sebab Allah tak nak orang kata tidak menghendaki supaya manusia nak percaya tanpa asas. Dia mesti ada asas untuk dia nak percaya. Jadi bila macam tu, bila kita dah percaya, Nabi cerita kepada kita. Nabi cerita kepada pengikut-pengikut dia. Akan ada kebangkitan semula. Apabila ada kebangkitan semula, manusia akan dihakimi. Manusia yang Allah SWT terima dan redha akan dimasukkan di tempat yang selamat, tempat yang bahagia sepanjang masa. Itu syurga. Tapi orang yang ingkar kepada dia di dunia ni, Tuhan akan hukum dengan neraka. Itu kita yakin. Kita yakin tu dengan cara apa? Dengan pengetahuan yang disampaikan kepada kita. Bukan dengan cara kita tengok dengan mata. Sebab itu, persoalannya sekarang ni, bila sains dia nak bagi dia punya, dari segi ilmu sains lah, bukan ilmu sains itu salah. Tapi, bila pendukung-pendukung sains yang utama ni hendakkan supaya prinsipnya adalah benda yang kita boleh percaya ni, benda yang kita boleh kesan dengan panca indera sahaja. Contohnya, itu prinsip asas dalam sains moden yang bersifat sekular. Dia nak yang percaya, yang kita boleh percaya ni benda yang kita boleh cerap dengan panca indera sahaja. Boleh tengok dengan kata apa? Yang apa? Perkataan yang besar dalam dunia sains pada observation, pemerhatian, benda yang dapat diperhatikan. Diperhatikan tu tak semestinya dengan mata aja lah. Dengan apa ni bunyi ke, dengan rasa dan sebagainya, tapi itu yang perkataan yang digunakan, pemerhatian. Sedangkan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam ghaib ni, boleh sampai ke dengan pemerhatian? Tak ada lah. Habis macam mana? Itulah ilmu dengan pengetahuan. Tapi ilmu tu yang dibaluti dengan keyakinan. Dibaluti dengan keyakinan. Tapi inilah yang tak ada kepada orang yang ingkar kepada Nabi ni. Sebab tu dikatakan, kalaulah mereka tahu, maksudnya kalaulah kamu, sebab benda ditujukan kepada mereka, kalaulah kamu tahu, iaitu tahu secara yakin, tentunya kamu tak pilih jalan yang salah ni. Baik. Kemudian, apa yang akan berlaku? Ilmu yang yakin, yang disampaikan oleh Nabi ni, bukannya Nabi cakap benda yang tak betul. Benda tu memang ada sungguh. Cuma mereka tak mau menerimanya. Kemudian bila datang hari kiamat, apa yang akan berlaku? Kamu akan nampak neraka. Dulu pengetahuan tu disampaikan, oh ada neraka, ada neraka, ada neraka, ada syurga. Apa mereka jawab, katakan Nabi Muhammad SAW, apalah engkau Muhammad, nak neraka, nak syurga apa? Benda ni nak neraka dan syurga ikut cerita engkau ni, kita semua nak kena bangkit balik. Nak bangkit balik macam mana? Tulang dah jadi sampai debu dah. Tengok dia pandai.
konon-kononnya pandailah angkuh untuk nak berhujah kononnya dengan Nabi, nak buktikan bahawa Nabi ni tak betul. Sedangkan apa yang Nabi sampaikan itu memang betul. Dan apabila mereka dibangunkan semula sungguh di akhirat, apa yang akan berlaku? Benda yang hak Nabi cerita tu mereka akan nampak. Sebab itu dia nyatakan, sesungguhnya, la ni penegasan juga, sesungguhnya kamu akan nampak neraka. Jadi pengetahuan kamu tu, yang dulu kamu dapat masuk pengetahuan tu, tapi pengetahuan tu kamu tolak. Kamu dengar bukan tak pernah dengar. Kalau langsung tak pernah dengar, itu lain cerita. Pengetahuan tu disampaikan oleh Nabi. Orang yang sepatutnya kamu iktiraf sebagai Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sekarang ni, di hari akhirat dah. Bila di hari akhirat dah, kamu dah nampak neraka. Al-Jahim ni api yang menjulang. Maksudnya merujuk kepada neraka lah. Api yang besar. Kemudian ditegaskan, thumma latarawnaha ainal yaqin. Kemudian kamu akan nampak ia. Kamu sungguh-sungguh akan nampak ia. Nampak apa? Nampak neraka tu lah. Dengan ainal yaqin. Ainal yaqin. Dengan ni dalam teks Al-Quran tak ada lah kataan dengan tu, tapi ikut laras bahasa Melayu kita kata macam tu lah. Dengan mata keyakinan. Dengan mata keyakinan. Tadi pengetahuan secara yakin. Ini pengetahuan secara yakin juga, tapi tambahan dengan nampak dengan mata kepala. Kamu dah boleh nampak, tengok dah. Sekarang ni, kalau dulu, sebab dicerita saja, dia tolak ke tepi, dia kaih. Sekarang ni nampak di depan mata kepala. Macam mana? Wal'iyadzubillah. Latarawnaha ainal yaqin. Kamu akan nampak ia dengan mata keyakinan. Dikatakan mata keyakinan, ainal yaqin. Maksud mata keyakinan ni, maknanya kamu akan nampak neraka tu macam kamu yang nampak benda yang di depan kamu dan kamu nampak dengan mata kepala kamu sendiri. Jadi level tu macam mana? Lagilah kuat. Kalau katalah macam kita yang percaya ni pun, kita percaya ada syurga? Percaya. Tapi bayangkan kalau selepas kita bangkitkan tu, kita nampak syurga depan mata kita. Macam mana? Pengetahuan tetap pengetahuan. Tapi kadar kepercayaan, kadar keyakinan tu dah lain. Tahap lain sebab nampak dengan mata kepala kita. Macam kalau kita gambarkan macam ni lah. Apa ni? Baru-baru ni saya balik daripada Kyoto, Jepun. Balik sampai semalam. Ni Sabtu. Sebelum ni, saya pernah tak menafikan kewujudan Kyoto. Orang duk cerita ada Kyoto, saya percaya. Ada satu bandar namanya Kyoto. Saya percaya. Habis tu macam nak percaya? Tak pernah pergi, tak pernah tengok pun. Sebab khabar mutawatir. Bukannya seorang yang cakap kata ada Kyoto. Ramai orang yang cerita. Tak ada bandar di Jepun ni namanya Kyoto. Saya tak pernah pergi, tak pernah tengok. Tapi ada keyakinan tu. Ada pengetahuan secara yakin bahawa Kyoto wujud. Lepas tu, dah dapat nak pergi, okey, naik kapal terbang. Naik kapal terbang, kapten kapal terbang kata, kita akan mendarat di Kyoto sebentar lagi, pasang tali pinggang keledar. Jadi saya jenguk dekat tingkap.
Oh, contohlah, tapi Kyoto dia tak ada airport. Dia turun kat tempat lain. Ah, okey, katakanlah kalau katalah ada airport lah dekat Kyoto tu, maksudnya kalau kapten dia bagi apa ni pengumuman macam tu, makna saya tengok. Jadi makna bila saya tengok tu, dia macam mana? Kita pengetahuan tadi dah betul. Makna dia selaras lah apa yang kita tengok tu. Ah, jadi yang itu ain al yaqin. Kita dah tengok dengan mata kepala kita sendiri. Nampak dah bandar Kyoto. Ah, tapi jangan pula kata apa ni saya cakap tak betul pula kan, sebab Kyoto tak ada airport. Tak. Yang ni kita kata andaikan lah. Ah, kalau katalah nak gunakan airport juga, saya gunakan bandar lain, Osaka. Sebab saya turun kat Osaka. Jadi maknanya sebelum ni orang saya dapat maklumat bahawa Osaka ni adalah satu bandar dekat Jepun. Saya terima ada maklumat, saya terima. Tapi saya pernah tak sampai ke Osaka? Tak pernah. Saya pernah tengok ada Osaka? Tak pernah. Tapi saya tetap yakin bahawa Osaka ada. Jadi bila kapten kata, okey, kita akan mendarat sebentar lagi di lapangan terbang Osaka, di bandar Osaka. Jadi uh, bila sampai tu, kita ada tengok kot tingkap, oh ada bawah tu. Ada sungguhlah nampak dengan mata kepala. Okey. Last sekali. Summa latus'alunna. Kemudian kamu latus'alunna. Sini ada penekanan atau penegasan. Maksudnya kamu benar-benar akan ditanya. Kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu anin na'im, mengenai nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang telah diperolehi masa di dunia dia. Masa itu akan dihisap satu persatu. Kamu dapat nikmat ni. Apa yang kamu buat? Kamu ingkar. Apa nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kamu? Kamu dapat daripada mana? Udara. Siapa manusia yang buat udara? Tak ada. Tuhan. Air. Siapa manusia yang bagi air? Tak ada manusia yang boleh bagi air. Air datang dengan kehendak Allah SWT. Untuk pendebungaan pokok-pokok yang kamu tanam. Melalui apa? Melalui serangga, melalui angin. Manusia mana yang reka serangga? Manusia mana yang reka angin? Berhala mana yang reka serangga? Berhala mana yang reka angin? Tak ada. Daripada Allah SWT. Tapi apa yang kamu buat? Kamu ingkar padanya. Jadi faham daripada sini, kamu akan ditanya dan kamu akan berdepan dengan azab, balasan Tuhan. Kerana kamu tidak mengiktiraf nikmat tu. Kamu tidak menghargai nikmat tu dengan cara yang sebenarnya, iaitu dengan menjadi manusia yang tunduk kepadanya, beriman kepadanya. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Okey. Selepas daripada mereka ini tak sebut dah, habis dah. Sadaqallahul azim. Selepas daripada mereka dipersoalkan dan disahkan hukumannya, mereka diseret masuk dalam neraka. Bila diseret masuk dalam neraka tu, mereka akan rasai. Wala'iyadzubillah. Mereka akan rasai dahsyatnya azab neraka itu. Yang itulah satu lagi martabat pengetahuan yang disebut oleh ulama sebagai haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Tadi baru tengok je. Tak disorot, tak diseret masuk dalam neraka lagi. Masuk tu haqqul yaqin. Kalau balik cerita macam tadi kita mendarat dekat Jepun tu, masa dekat kapal terbang duduk atas tak mendarat lagi. Kita tengok dekat tingkap tu, kata oh ini bumi Jepun.
Lepas tu dia landing, kita pergi ke bandar dia. Bila pergi bandar dia dengan bangunannya, dengan anginnya, dengan manusia-manusianya, ini kita dah tahu haqqul yaqin. Tahap pengetahuan yang yang kita kata yang paling solid sekali. Betul lah. Bukan setakat aku baca buku ataupun Google ni kata ada Osaka ni. Aku dah nampak Osaka dan aku dah ada dekat Osaka tu sendiri. Tapi kalau cerita ada kat Osaka ke, kat Jepun ke, kat Amerika ke, tak ada hal lah. Yang ini masalahnya adalah ada tu haqqul yaqinnya dekat mana? Haqqul yaqinnya dekat di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazbillah. Okey, jadi itu surah At-Takatsur. Kita sambung satu lagi Suratul Asr. Suratul Asr, Al-Asr, nama ni diambil juga daripada ayat pertama dalam surah, ya. Sangat jelaslah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Okay, jadi perkataan Al-Asr menjadi nama surah dan dia juga merupakan perkataan dalam ayat pertama surah ini. Okey, ada berapa sentence dalam surah ni? Dan kata lain, ayat ungkapan. Yang ayat Al-Quran kita boleh kira lah ni sebab ikut kira ni 1, 2, 3. Tapi sebagai ayat dari segi bahasa, maksudnya sentence berapa? Sebenarnya satu je. Satu ayat je. Iaitu satu sentence saja. Daripada awal sehingga akhir. Al-Asr maksud apa? Di sini kebanyakan ahli tafsir memilih maksud Al-Asr dengan maksud masa. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Asr ni waktu asar. Waktu asar maksudnya macam waktu yang kita sembahyang asar itulah, waktu petang. Tapi yang lebih popular di kalangan ahli tafsir terutamanya pada zaman ni boleh kata semua memahami benda ni sebagai masa. Okey. Allah SWT bersumpah dengan masa. Demi masa. Apa yang ditegaskan? Yang ditegaskan adalah yang selepas daripadanya. Innal insan, sesungguhnya manusia. Okey, manusia seorang yang tertentu ke? Manusia secara umumnya. Manusia secara umumnya. Sebab apa? Sebab dia ada melainkan ni. Jadi maknanya kalau seorang nak melainkan macam mana? Jadi penegasannya adalah manusia ni berada dalam kerugian. Lafi khusrin. Khusrin, kerugian. Kalau kita nak combine pula dengan surah yang selepas yang sebelum dia tu, manusia ni berlumba-lumba untuk nak banyak ni supaya apa? Supaya dia mengelakkan daripada rugi. Nak lari daripada rugi. Tapi Al-Quran nyatakan dengan jelas kat sini, rugi yang sebenar tu macam mana? Kalau rugi duk fikir tentang dari segi benda yang material saja, maknanya benda ni bukan selaras dengan Al-Hadiyul Qur'ani, petunjuk Al-Quran. Petunjuk Al-Quran, rugi ini adalah apabila macam tadilah, yang lalai
daripada tunduk kepada Allah SWT. Jadi nak tunduk kepada Allah SWT ni macam mana jadinya? Inilah yang dinyatakan dalam pengecualian yang disebutkan di sini. Melainkan, maknanya manusia yang tak rugi ni siapa? Orang yang beriman. Alladzina amanu. Kemudian bukan dia kata dan orang yang melakukan amal soleh. Maksudnya sifat-sifat tu berada bersama. Dia campur 4 sekali. Bukannya golongan A kecuali golongan A, golongan B, golongan C, golongan D, tak. Kecuali satu golongan sahaja. Tapi satu golongan tu ada 4 ciri-cirinya. Iaitu apa dia? Mereka ni satu beriman, amanu. Kemudian amilu as-salihat, melakukan as-salihat, melakukan yang saleh. Maksudnya melakukan amalan yang saleh. Okey. Maksudnya wa amilu al-a'mal as-salihat. Kemudian wa tawasau bil haqqi. Okey. Berpesan-pesan ataupun pesan memesan, saling berpesan. Boleh pilihlah yang mana satu nak guna. Berpesan-pesan, saling memesan, pesan memesan tentang kebenaran. Sini penggunaan perkataan dalam Al-Quran ni bi. Bi ni selalu diterjemahkan maksud dengan. Tapi dekat sini kita kena ambil perhatian bahawa perkataan tawasau ni salah satu perkataan yang berkait dengan tawasau ni adalah wasiyah, pesanan. Kalau kita pesan seseorang untuk buat sesuatu, dalam bahasa Arabnya perlu dengan be. Kita pesan seseorang untuk buat sesuatu. Jadi dalam bahasa Arab, kita kata pesan untuk balik awal. Contoh kita cakap bahasa Melayu lah. Pesan untuk balik awal. Kita guna perkataan untuk. Okey, kalau dalam bahasa Arab pakai apa? Dia tak kata untuk. Gunakan be. Jadi maknanya sebab itulah kita kena faham bahawa berpesan-pesan ni maksudnya berpesan-pesan tentang kebenaran. Dengan kata lain, berpesan-pesan supaya kebenaran dipegang. Jangan pegang benda lain. Jangan pegang benda yang tak betul. Jangan pegang benda yang mungkar, benda yang batil. Pegang kebenaran. Kita sambil-sambil saling memesan. Kita pesan kat kawan kita supaya dia pegang kebenaran. Dia pun pesan kat kita supaya pegang kebenaran. Kalau nampak macam nak menyeleweng sikit, kita nasihati dia supaya kembali kepada kebenaran. Saling peringat memperingati. Sebab tu dalam hadis ada disebut orang mukmin ni dia mir'atul mukmin, dia cermin kepada orang mukmin. Maknanya kalau katalah ada benda-benda yang dia akan contohnya bila kita tengok cermin, mungkin ada benda yang tak elok, jadi kita boleh tahu. Jadi kawan kita tu, kalau katalah kita terlajak, contohnya dia mungkin cara kita cakap satu masa tu belagak sikit ke, dia boleh bagi tahu kita. Tadi hang cakap macam ni rasa macam belagak sikit lah. Kita pun fikir balik. Tapi kalau kita duk angkuh juga, habislah. Wa tawasau bis sabri. Okey, dengan kefahaman yang sama, kita kata berpesan-pesan dengan kesabaran. Jangan kita dengar kat sini. Sebab kalau kita faham berpesan-pesan dengan kesabaran, maksudnya masa kita pesan tu kita kena sabar. Tak, bukan maksud dia macam tu. Berpesan-pesan tentang kecekalan. Mengapa saya gunakan perkataan kecekalan ni? Sebab dalam bahasa Melayu bila kita kata sabar ni selalunya maknanya bila kita lalui susah, kita kata sabar. Maknanya kalau ada sakit kita tersabar. Ataupun ada bencana kita tersabar. Tapi dekat sini berdasarkan kepada penjelasan ulama, as-sabr dekat sini perkataan yang lebih tepat untuk kita nak guna di sini adalah kecekalan. Maksudnya kita mesti saling pesan memesan antara sama kita supaya kita cekal.
Cekal ni maksudnya macam mana? Kalau kita nak capai satu usaha, jangan give up. Maksudnya kalau katalah, contohnya, kalau katalah kita nak apa, macam katalah orang nak buat kebaikan, dia nak tulis kitab. Nak tulis kitab panjang. Masa terhad. Sibuk. Jadi pentadbir ke, jadi apa ke, ataupun peniaga ke. Tapi dia nak bagi manfaat pada orang, nak tulis kitab. Okey. Jadi kecekalan tu maksudnya apa? Maksudnya teruskanlah sampai boleh lengkap benda tu. Tapi kalau kita tertulis tulis kitab ni, dia lebih kepada dirilah. Tapi kecekalan, ada lagi kecekalan bagi orang yang berdakwah. Contohnya, apabila dia nak berdakwah kepada satu-satu komuniti, berapa banyak halangan yang dia hadapi contohnya. Macam sebahagian daripada saudara-saudara kita yang berhijrah ke barat dan cuba menyebarkan Islam di barat, tak mudah untuk mereka nak menjayakan usaha dakwah mereka tu, sebab banyak cabaran. Jadi ketika itu apa yang kita perlu buat? Kita perlu sokong dengan sambil memperkuatkan jiwa dia, kita bagi motivasi kita supaya dia cekal. Sebab tu kalau dekat sini ulama ada yang kata tawasaw bil haq, berpesan supaya kebenaran dipegang, dan mereka berpesan bisabri alaihi, bersabar dalam menggenggam kebenaran tu. Sebab bila nak pegang kebenaran ni, dia ada banyak cabaran. Bukan maksudnya sekadar sabar masa sakit dan sebagainya. Tak. Cekal dalam menghadapi perjuangan menegakkan kebenaran itu. Jadi maknanya sebab tu sabar ni ada yang kategorikan sebagai 3. Jadi yang ada satu saja yang selaras dengan penggunaan kita dalam bahasa Melayu. Yang 3 tu apa dia? Nombor 1, as-sabru ala ta'ah. Sabar nak melakukan ketaatan. Sebab nak melakukan ketaatan ni perlu kesabaran, kena konsisten. Contoh anak kita. Anak kita masa 7 tahun, kita kata dah 7 tahun lah, kita ajak dia sembahyang setahun, dia masuk 8 tahun. 8 tahun tu dia terus jadi baik lah. Tiap pagi bangun untuk solat subuh, waktu zuhur dia akan sembahyang zuhur, waktu asar dia akan sembahyang asar. 1 tahun saja pendidikan. Macam tu lah. Kalau kata macam tu hebat lah. 1 tahun saja didik, lepas tu jadi elok macam tu. Bagus sangat lah. Berapa persen di kalangan manusia yang ada macam tu? Entahkah kurang daripada 5%. Yang duk ada ni macam mana? Sampai universiti pun kita nak kena kau ni. Macam ada seorang parent tu, dia beritahu kat saya, Ustaz, tiap waktu saya akan call anak saya. Dia dah masuk universiti, anak masuk universiti lah. Dia akan call anak dia. Man, mayang lagi. Sembuh. Lagi tengah zuhur. Man, mayang lagi. Jadi maknanya, dekat situ kita tengok ada apa. Kita sendiri perlu ada kesabaran untuk nak melakukan ketaatan secara konsisten. Dalam kes yang kita bapa yang call anak ni, dia sabar untuk melakukan benda tu konsisten. Bayangkan mana dia daripada kecil sampai dah anak dia dah masuk universiti pun dia sanggup lagi buat benda tu. Jadi as-sabru 'ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah. Teringin nak buat maksiat tapi tahan. Itu sabar.
Teringin nak buat maksiat tapi tahan. Sebab itu kita tengok dalam salah satu golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat adalah yang digoda oleh manusia, oleh wanita yang cantik. Ini bagi lelaki lah. Yang digoda oleh wanita yang cantik, tapi dia kata tak nak, aku takut pada Allah SWT. Tu berapa punya kuat cekalnya nak kena tahan tu. Jadi yang tu kecekalan dalam menahan diri daripada melakukan kemaksiatan. Jadi dua. Yang ketiga apa dia? As-sabru ala al-masaib. Bersabar menghadapi musibah. Yang ketiga ni yang kita gunakan dalam bahasa Melayu sebagai perkataan sabar. Jadi sini kita kena, sekarang ni kita perlu faham as-sabr sini lebih kepada cekal. Jadi cekal tu tiga. Sabar melakukan amal soleh. Sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap musibah-musibah yang kita lalui di dunia ni, kerana itu sebahagian daripada al-qada wal qadar min Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qadar ni ada khair dan ada syar. Itu Allah dah tentukan. Wallahu alam. Setakat ini dulu. Nas'alullah Subhanahu wa taala at-taufiq lima yuhibbu wa yarda, wa nas'aluhu an yu'allimana ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويلحقنا بعباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.